Selamat pagi, salam sejahtera. Ini keputusan terkini daripada Dewan Rakyat tentang undian yang kita tunggu-tunggu selama ini. Ia membabitkan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusannya memang mengejutkan Muhyiddin Yassin dan Hadi. Mereka pasti tak sangka apa yang berlaku dan undian ini benar-benar mungkin mengecewakan mereka. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Hari ini keputusan undian akhirnya diumumkan daripada Parlimen. Ianya bukan sahaja melibatkan pemilihan ataupun undi percaya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 yang menguji keabsahan beliau. Namun demikian, hari ini juga ialah pemilihan terhadap Speaker Dewan Rakyat. Dan untuk makluman kamu semua, Speaker Dewan Rakyat ini juga dipilih daripada calon-calon yang datang daripada kerajaan dan juga pembangkang. Pembangkang juga telah menyenaraikan, telah mencalonkan seorang ahli parlimen yang boleh menjadi ahli Dewan Rakyat mereka, yang boleh menjadi menjadi Speaker Dewan Rakyat daripada pembangkang, daripada Perikatan Nasional. Sekarang ini pembangkang di Parlimen atau di Dewan Rakyat hanya satu, iaitu Perikatan Nasional. Syukurlah kerana lebih mudah untuk kita melihat sejauh mana mereka mampu menjadi semak dan imbang. Selain daripada itu, daripada kerajaan juga, mereka mencadangkan satu nama untuk menjadi menjadi Speaker Dewan Rakyat. Hari ini, kalau beberapa hari yang lepas, orang ini ataupun calon ini telah pun bertindak nekad meletak jawatan sebagai adun ahli Dewan Undangan Negeri di Gurun Kedah. Hari ini beliau berjaya mendapatkan jawatan yang dicadangkan kepada beliau, iaitu Johari dilantik sebagai Speaker Dewan Rakyat, di mana beliau mendapat hampir 2/3 undian ahli parlimen. Yang menjadi misteri, yang menjadi tanda tanya, di mana bilangan yang lain? Kenapa tidak sampai 2/3? Walhal kerajaan sekarang sepatutnya mendapat 2/3. Persoalannya, siapakah yang tidak mengundi dan siapa yang tolak usul mencalonkan ataupun tidak mengundi Johari sebagai Speaker Dewan Rakyat? Saya beritahu kamu, jom ikuti terus ulasan ini. Dewan Rakyat bersidang buat pertama kali selepas pilihan raya umum ke-15. Ahli parlimen hari ini memulakan Dewan Rakyat atau memulakan persidangan dengan memilih Speaker Dewan Rakyat yang baru serta dijangka mengundi usul percaya terhadap Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Malaysia kini melaporkan apa yang berlaku di Dewan Rakyat secara langsung. Hari ini ahli parlimen mengangkat sumpah. Pada 10.40 pagi, ahli parlimen telah mengangkat sumpah. Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga merupakan ahli parlimen Tambun yang pertama mengangkat sumpah sebagai menteri dan juga diikuti dua timbalan Perdana Menteri, iaitu Zahid Hamidi dan juga Fadilah daripada GPS. Pada tepat 10.35 pagi tadi, Johari menggesa ahli parlimen mengutamakan kepentingan negara. Tepat 10.35 pagi selepas Johari diangkat dan disahkan menjadi Speaker Dewan Rakyat, beliau berikrar menggunakan pengalamannya sebagai bekas diplomat, ahli perniagaan dan ahli parlimen untuk menjalankan tugas sebagai Speaker Dewan Rakyat yang baru. Dia juga berikrar akan menjalankan tugasnya dengan adil. Inilah yang kita mahu. Johari turut menyeru ahli parlimen supaya mengutamakan kepentingan negara dan bukannya menjadikan Dewan Rakyat sebagai medan perang politik. Dia juga berterima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong atas pembentukan kerajaan baru dan berterima kasih kepada pengundi kerana menjalankan tanggungjawab mereka pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Speaker kemudian meminta Dewan Rakyat bertafakur kepada mangsa tragedi tanah runtuh di Batangkali. Pada tepat 10.25 pagi sebelum itu, Johari dilantik sebagai Speaker Dewan Rakyat menggantikan Azizan Harun.
Johari dilantik sebagai Speaker Dewan Rakyat dengan 147 undi. Maknanya, seorang tidak mengundi. Siapa orang itu? Kurang satu undi daripada majoriti 2/3. Calon pembangkang yaitu Ahli Parlimen Kangar Muhammad Razi Sheikh Ahmad mendapat 74 undi. Maknanya calon pembangkang ini semuanya dipilih menyokong. Pembangkang sebulat suara menyokong, 74 hadir. Tapi seorang tak pakai, seorang tak mengundi Johari ini, kemana dia? Satu orang nih, kita tak tahu. Tak hadirkah atau bagaimana? Selepas Johari memakai jubah yang di-Pertuan Dewan Rakyat, Sahidan Kasim PN Arau didengar menyindir tahniah UMNO. Sekumpulan individu sebelum itu berhimpun di depan Parlimen. Sekumpulan kira-kira 20 orang dilihat berkumpul beberapa ratus meter di jalan menuju ke Parlimen dengan menaikkan beberapa kain rentang bagi menuntut kerajaan menangani isu kos sara hidup. Salah satu mesej pada kain rentang itu meminta kerajaan meluluskan pengeluaran wang daripada KWSP. Anggota polis berpakaian seragam juga dilihat berada di situ ketika kumpulan itu menunggu kenderaan rasmi milik ahli parlimen memasuki parlimen. Seperti amalan biasa bagi sesi pertama persidangan parlimen, apabila Dewan Rakyat bersidang selepas pilihan raya umum, yang di-Pertuan Agong tidak menghadiri persidangan hari ini. Sebaliknya, titah baginda supaya parlimen bersidang dibacakan oleh Setiausaha Dewan Rakyat. Proses pengundian lantik speaker bermula tepat pada 10.07 pagi, di mana pengundian memilih berlangsung. Kerajaan mencalonkan bekas ahli Parlimen Sungai Petani Johari Abdul dan pembangkang mencalonkan ahli Parlimen Kangar Muhammad Razi Sheikh Ahmad. Loceng dibunyikan pada pukul 10 pagi menandakan sesi persidangan Parlimen bermula. Saudara-saudara sekalian, 9.25 pagi, individu bukan ahli parlimen mengambil masa kira-kira 30 minit untuk beratur memasuki bangunan parlimen jauh lebih lama daripada sebelumnya. Tugas media berada di bilik tanpa tingkap, dikenali sebagai penjara bawah tanah, di mana mereka boleh mengikuti sesi perbahasan melalui televisyen. Ahli parlimen kadangkala mengadakan sidang media di bilik berkenan. Saudara-saudara sekalian, itulah dia yang saya katakan tadi. Selain daripada itu, ahli parlimen Cameron Highland Ramli Madnor dari BN dan ahli parlimen Lanang dari PH Elis Lau dijangka menjadi calon kerajaan bagi jawatan timbalan speaker. Susulan itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail akan mengemukakan usul agar polis memastikan ahli parlimen tidak dihalang memasuki parlimen. Saudara-saudara sekalian, itulah dia undi yang telah diputuskan hari ini. Yang kita hairan, 147 undi kurang satu undi. Di mana satu orang ini? Siapa yang tidak mengundi ini? Sebab Perikatan Nasional pun hanya mendapat 74. Kerajaan juga mendapat 147. Siapa seorang yang tak mengundi itu? Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.